Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Siapa yang sudah tahu apa yang dituntutnya, nescaya akan mudahlah baginya apa yang dipergiatkan dari ketaatan kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kemahuan dan kekuatannya. Seorang mukmin itu akan sentiasa beramal dalam keadaan penat lelah sehinggalah dia dapat bertemu dengan Tuhannya. Celaka engkau mendakwa mahu mengikut jejakku, namun engkau menyembunyikan hartamu kepadaku. Kalau begitu engkau telah berdusta dalam dakwaanmu itu. Seorang murid itu tidak punya kamis, tidak pula serban, tidak punya emas dan perak bila berada dengan tuan gurunya. Dia makan seperti apa yang tuan gurunya makan. Dia berfana terus di hadapannya, hanya menunggu suruhan dan larangan sahaja, kerana dia sudah tahu bahawa semua itu datangnya dari perintah Allah. Semua maslahat dirinya di tangan tuan gurunya umpama tali temali yang dalam pintalannya. Ingat, jika engkau mula menuduh tuan gurumu, maka janganlah mendekatinya lagi, kerana sesungguhnya engkau tidak patut bersahabat dengannya dan tidak boleh mengikutinya lagi. Seorang pesakit jika menuduh tabibnya, mana boleh dia pulih dari penyakitnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita telah membicarakan tentang mujahadah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba-hamba yang terpilih. Juga kita telah menceritakan bagaimana Allah Ta'ala membantu setiap orang yang ingin berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia di kalangan golongan pencinta Allah ataupun golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka lah sebenarnya orang yang sampai pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita juga ingin menjadi seperti mereka. Bagaimana kita nak jadi sebagaimana orang-orang yang disebut oleh Allah, wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Sesungguhnya mereka itu di sisi kami adalah hamba-hamba yang terpilih lagi mulia. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut, siapa yang dia nak apa yang dituntutnya, maka dia perlu mengetahui apa sebenarnya yang dia kehendaki dalam hidup dia. Kalau dia jelas dalam kehidupannya apa yang dia nak, maka Allah Ta'ala akan permudahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepadanya apa yang dituntut berdasarkan kemahuan dan kekuatannya. Artinya, setiap manusia dia akan letak cita-cita dia. Seorang yang nak berjaya dalam hal duniawi, dia pun letak cita-citanya satu hari nanti dia akan memiliki perniagaan sendiri. Yang ni pula dia letak cita-cita kalau dia mahu berdikari satu hari nanti dia mesti akan dapat pekerjaan. Dia tak perlu untuk ditanggung oleh kedua ibu bapanya lagi. Maka dia letak satu cita-cita je.
Maka siapa yang letakkan cita-citanya dengan Allah, benar-benar dia nak jadi hamba Allah yang soleh, benar-benar dia nak menjadi hamba Allah yang diredai, benar-benar dia nak jadi hamba Allah yang disayangi, benar-benar dia nak jadi hamba Allah yang bersyukur, atau dengan bahasa mudah nak jadi hamba Allah yang tulen, maka berdasarkan kekuatan kemahuannya, maka kadar itu datang pertolongan Allah pada dia. Bila kita merasakan diri kita lemah dalam ibadat, lemah dalam ketaatan dan lemah dalam istiqamah, maka lihat kembali tujuan kita apa. Lihat kembali apa yang kita nak sebenarnya daripada segala ibadat kita buat. Kita sembahyang siang dan malam, kita berpuasa Isnin dan Khamis, kita bersedekah dengan zakat dan dengan sedekah sunat, kita menyambung silaturahim, kita buat baik pada orang. Maka semua benda ni kita nak apa? Kalau sekiranya kita sekadar nak pujian, maka kita akan lemah dengan kebaikan ini. Kebaikan ini tak akan menguatkan kita. Kalau kita dengan segala kebaikan ini kerana turutkan orang lain, sebab kawan kita memang perangai dia macam tu, kita pun ikut, kita juga akan lemah di persimpangan. Bila mana kita buat semua benda ni kerana tradisi, kerana warisan kedua ibu bapa kita, maka kita juga akan lemah di pertengahan jalan. Tapi kalau kita buat semua benda ni mencari redha Allah, keampunan, kasih sayang dan apa sahaja di sisi Allah, kita akan kuat. Kerana itu Nabi SAW, bila baginda menghadapi segala ujian dan tribulasi, maka Rasulullah SAW berkata, kalau ini bukan tanda Allah murka, dia tak peduli. Illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau ini bukan tanda engkau murka padaku, ya Allah, aku tak peduli. Maksudnya Nabi SAW hidupnya mencari redha Allah. Ketika mana Allah memuji Abu Bakar As-Siddiq dengan apa yang dia lakukan, dengan membebaskan hamba yang ramai, menyelamatkan mereka dengan kekayaan Abu Bakar, yang Allah sebut dalam Quran, illa btigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Dia tidak melakukan ini semua melainkan untuk mencari redha Allah yang tertinggi, maka Allah akan redha dia. Kita perlu tahu bahawa apa yang kita nak berupa hal duniawi cumalah cabang-cabangnya, tetapi apa yang kita nak yang berada di sisi Allah merupakan usulnya, atau kita katakan induknya. Yang kita nak orang puji, kita nak orang sayang, kita nak orang letak kita pada kedudukan tertentu, itu cuma cabang-cabang. Kalau kita hanya berniatkan, bertujuan cabang-cabang itu, dia pasti akan patah. Kerana cabang itu rapuh. Tapi kalau kita nak induk dia yang menaungi segala cabang-cabang, maka kita akan kukuh dan kuat. Apa dia? Kita nak sesuatu yang ada di sisi Allah. Kerana itu Allah sebut dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa sahaja di sisi kamu, yakni manusia, semuanya akan binasa. Kita nak pujian manusia, dia binasa dengan kejian. Kita nak sanjungan manusia, dia juga binasa dengan kematian. Kita nak apa sahaja yang berada pada si manusia, kita ingin memilikinya, dia juga akan hilang dengan kematian. Tapi kata Allah, wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Kita nak pahala di sisi Allah, dia kekal. Kita nak keampunan di sisi Allah, dia kekal. Kita nak redha di sisi Allah, maka dia kekal. Kita nak pujian Allah, maka dia kekal. Kita nak apa sahaja yang semuanya berada di sisi Allah, yang Allah Ta'ala perintah kita, maka itulah yang kekal. Kerana itu kita perlu gandakan kemahuan kita. Tetapi bila kita tengok semua niat yang ditujukan lain daripada Allah, semuanya tidak menguntungkan kita. Saya buat ni semua untuk fulan bin fulan, akhirnya tak menguntungkan kita. Saya buat ni semua supaya saya dapat itu dan ini, akhirnya tidak menguntungkan kita. Bahkan kita kecewa, bahkan kita jadi penat. Dan kadang-kadang kita tanya, kenapa saya bila buat ibadat saya rasa penat? Penat sangat, rasa macam nak habiskan 2 rakaat tu macam penat.
Nak buat qabliyah ba'diyah tu dah jadi penat. Tapi yang lain kita tak penat. Kita solat isyak, lepas tu nak buat ba'diyah isyak tu rasa macam penat ni, rasa tak nak buat, mood tak ada, rasa lemah. Kita bila nak buat witir 3 rakaat, Allah rasa penat. Tak apalah, lain kali dah witir. Kita nak baca Quran selai 2 lai muka surat, rasa penat. Walau kita mungkin boleh angkat batu, boleh angkat besi 3-4 kilo, tak penat. Kenapa bila hal akhirat datang penat? Mana kurangnya kita? Maka kita tengok balik apa tujuan kita. Apa tujuan? Sebab itu bila para ulama sentiasa ingatkan kita, bila kita semayang ke buat apa, dan lafaz niat sentiasa diingatkan, lillahi ta'ala, kerana Allah, kerana Allah. Saya witir ni kerana Allah, untuk mendapat kedudukan di sisi Allah. Kita gagah balik. Ya, bukan bila kita penat buat ibadat kita pun pergi bersenang untuk jadi ibadat kuat. Tak. Ibadat dan sifatnya bukan begitu. Ibadat, sifat penat dalam ibadat, dia tak berkait dengan fizikal kita. Dia tak berkait dengan masalah kesihatan kita. Untuk hal duniawi, memang penat tadi disebabkan masalah fizikal kita, masalah pemakanan kita, kesihatan kita. Itu urusan duniawi. Kenapa saya tak larat dan ni, mungkin awak tak sihat. Tapi untuk urusan ukhrawi, ia berkait dengan apa tujuan kita buat. Kita katakan tadi, kalau seorang buat satu ibadat tujuan dipuji oleh manusia, dia akan lemah bila pujian itu tidak hadir, atau pujian itu tak macam dia nak. Dia nak pujian tu 80%, cuma 10%. Seorang cuma puji dengan kata terima kasih je, tak ada perkataan lain yang boleh membangkitkan semangat dia. Akhirnya pun mula kendur dalam buat baik. Barangkali dia sudah berazam, saya tak akan buat baik lagi pada dia. Tapi kalau kita berniatkan kerana Allah, maka kita sentiasa kuat. Ini yang disebut oleh Allah dalam memuji orang-orang yang disebut sebagai abrar, orang-orang yang sentiasa berbakti. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu semata-mata mencari redha Allah. Kami tidak perlukan apa-apa balasan, tidak juga ucapan terima kasih. Dia punya hebat, bila dia buat baik, orang tak terima kasih, tak goyang dia. Kita, sebahagian kebaikan bila kita buat, orang tak terima kasih, kita goyang. Tak ucap terima kasih ke, kita goyang. Ya, memang seorang bila dapat kebaikan, dia dianjurkan ucap terima kasih. Itu bagi pihak yang mendapat kebaikan. Tapi kita ni, kita tak mengharap sangat benda tu. Kalau orang terima kasih kita, ya, tak terima kasih pun kita okey. Sebab kita cari apa yang ada di sisi Allah. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, datang pertolongan Allah sesuai dengan kemahuan dan kekuatan kita. Kita mahu apa daripada apa yang kita buat ibadat. Kalau saya datang untuk ilmu hari ini, sebab apa awak menuntut ilmu? Cuba beritahu sikit sebab apa menuntut ilmu. Sebab, ialah Ustaz, sebab saya tak balik kampung, Ustaz tu saya tuntut ilmu. Kau balik kampung, saya tak tuntut ilmu. Sebab saya tak ada nak pergi mana-mana. Kalau ada nak pergi mana-mana, saya tak duduk. Maka jelaskan kembali sebab apa kita menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu kerana isi masa lapang, kerana nak jumpa kawan-kawan, kita tuntut ilmu supaya lebih bersifat kepada perkara-perkara yang tidak jelas niat kita, maka kita akan lemah satu hari nanti. Bukan seorang orang yang sudah jatuh dalam perjalanan menuntut ilmu, akhir lemah, dah tak nak belajar. Yang kita kenal dahulu istiqomah rajin, tak nak. Yang kita kenal dulu paling kuat, paling struggle, dah hilang. Yang kita kenal dulu orang yang tak pernah kita katakan punya alasan untuk hadir, hari ini puluhan alasan. Maka kenapa begitu? Yang ruginya siapa? Kita. Yang beralasan macam-macam alasan lah. Yang mengajuk, cara mengajuk. Yang marah, cara marah. Yang sebab dia kata geng-geng dia dah mati, atau suami dia dah mati. Dulu saya menuntut ilmu sebab ada suami, dah suami mati saya pun tak datang. Dulu saya menuntut ilmu sebab isteri saya mati, saya tak datang. Dulu saya menuntut ilmu kerana kawan fulan bin fulan, kawan tu pun dah tak ada, saya pun tak datang. Tetapi biar kita jelaskan kenapa kita menuntut ilmu. Apakah sebab kita pencing, maka kita pun menuntut ilmu?
Atau sebab saya katakan kebanyakan kawan kita di sini, lalu kita pun berada di sini. Baik, kalau satu hari nanti kita diuji mereka semua tak ada, maka di mana kita? Kalau kita katakan sebab isteri saya Ustaz yang suka ajak datang menuntut ilmu. Baik, kalau ditakdirkan suatu hari nanti isteri kita tak ada, di mana kita? Maka orang yang jelas niatnya, dia tahu di mana dia berada walau apa pun keadaan. Dia umpama kita katakan tunggul yang keras atau tunggul yang utuh, walau datang air, datang banjir besar, dia tetap berada di situ. Dia tak bergerak ke mana-mana. Datanglah taufan, datanglah banjir, datanglah ribut, ketika yang lain semua dah bergerak, dihanyutkan, dia tetap berada di situ. Maka orang beriman macam tu. Orang beriman, apapun keadaan-keadaan yang mungkin berlaku, dia tetap berada di situ. Di mana? Tempat dia mencari redha Allah, tempat dia mencari keampunan Allah. Dia takkan bergerak oleh selangkah. Kalau ditakdirkan suaminya meninggal, kalau ditakdirkan keluarganya hilang, meninggal, kalau ditakdirkan hartanya kurang, miskin, kalau ditakdirkan dia mungkin kaya, raya, kalau ditakdirkan dia berpangkat, berjawatan, kalau ditakdirkan dia orang biasa, dia tetap berada di situ, dia tak ke mana-mana. Maka kalau kita semua jelas, soalan yang saya tanyakan tadi, kenapa kita menuntut ilmu? Kalau kita katakan saya menuntut ilmu, kalau saya mencari apa yang berada di sisi Allah, redanya, keampunannya. Kerana kita tahu selagi mana kita berada dalam kelompok pada penuntut ilmu, kita tak akan celaka. Humul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Kata Nabi SAW, mereka lah orang yang tidak celaka selagi mana mereka berada di situ. Walaupun seorang tadi mungkin dia ada kekurangan hal-hal yang lain, tapi selagi mana dia berada dalam majlis ilmu, Nabi SAW menyatakan dia tak akan celaka. Dia sentiasa berada dalam kebahagiaan. Kita berada dalam kelompok penuntut ilmu, sebab selagi mana kita berada dalam golongan penuntut ilmu, kita mendapat keampunan Allah SWT. Dan selagi mana kita berada dalam golongan penuntut ilmu, kita berada pada majlis yang Allah SWT limpahkan dengan rahmat. Dan selagi mana kita berada dalam majlis ilmu, kerana kita nak Allah Ta'ala menyebut nama kita. Dalam hadis Nabi SAW menyebut orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fima indah. Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi dia. Macam kita lah, kalau kita tanya siapa yang hadir majlis tu, orang kata, oh yang hadir orang ni, kita sebut nama dia. Habis yang ni ada, yang tu tak ada. Maka yang menyebut nama kita ini Allah. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, maka Allah yang menyebut nama kita, golongan yang hadir. Bukan ustaz yang kata orang ni hadir, tapi Allah yang kata orang ni hadir, untuk tunjukkan mulia orang ni. Maka sebab itu, kalau tak jelas kenapa kita menuntut ilmu, kita akan jadi orang yang gugur sebagaimana orang lain yang gugur. Maka kita sama seperti mereka. Kalau dahulu kita bertanya kenapa orang tu ustaz dulu bagus kan tak bagus, soalan itu nanti dia jadi untuk kita. Soalan yang kita pernah tanya kepada guru-guru kita, kenapa orang tu jadi macam tu? Dulu kan dia rajin ikut ustaz, rajin ikut tok guru, istiqamah. Kenapa? Soalan itu nanti kita sendiri akan jumpa jawapan bila kita berperangai seperti mereka. Apa dia? Apa niat kita duduk menuntut ilmu? Maka niat itu mesti jelas. Kemahuan, tujuan dia jelas. Kalau tujuan kita jelas, maka Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita pertolongan. Seolah-olah di situ ruh kepada mujahadah. Ruh bagi mujahadah itu apa dia? Apa tujuan? Kita dah beritahu semalam tentang mujahadah. Kenapa perlu kita mujahadah bersungguh-sungguh? Kerana dengan sebab mujahadah, kita akan rasa kesannya, istiqamah, kelazatan dalam ibadat, kekuatan dalam ibadat, sekian. Maka ruh bagi mujahadah itu ialah apa tujuan dia? Matlamat dia. Orang yang saya lihat, atau kita lihat orang-orang yang mujahadah dalam mencari rezeki, siang malam kerja, kurang tidurnya, bersungguh-sungguh dia. Apa roh yang ada dalam dirinya sehingga dia mampu kerja sungguh-sungguh macam tu? Apa roh dia? Apa niat dia? Apa tujuan dia? Orang yang main bola, sungguh-sungguh main bola,
Sungguh dia main bola. Berlatih tiap-tiap hari. Ni sampai ke muncak final. Sungguh dia main. Maka tanya dia, kenapa dia bersungguh? Sebab dia ada tujuan dia dalam tu. Dia mungkin kalau dia menang dapat duit banyak tu, banyak ni. Kemudian kita tanya pula, yang penyokong pula bersungguh-sungguh. Penyokong pula bola bersungguh. Sebab apa? Apa tujuan dia? Maka setiap orang kena tahu tujuan dia. Kerana sebahagian tujuan itu bagaikan istana pasir yang akan hancur, dibawa, dilambung oleh ombak. Bukan ombak besar pun. Tapi sebahagian tujuan itu yang saya katakan dia kukuh, utuh, walau dibadai dengan apa pun, puting beliung dan sebagainya. Kalau niat kita itu cantik, baik, maka itulah yang menambahkan kekuatan kita. Hatta pada usia tua, dengan sakit, dengan tua, kita kekal kuat dalam ibadat. Dia tua, kening dah jatuh dah, ubang dah banyak, bersungguh lagi. Ya, sebab dia ada tujuannya. Sebab dia tak akan berhenti dalam langkah-langkah peribadatannya pada Allah. Sebab tujuannya jelas. Dia nak mati dalam keadaan Allah redha, maka jelas tujuannya. Bukan kerana fulan, bukan kerana fulan. Dan kadang-kadang kita melihat dia bersendirian. Sampai waktu dia bersendirian tanpa kawan-kawan dia, dia masih berada di situ. Kalau jenis sordepanlah dia. Walaupun orang-orang yang sama dengan sordepan semuanya tak ada dah. Mati ke lari ke, tinggal di seorang. Tapi dia kekal di situ. Maka perhatikan balik tujuan kita. Tengok yang saya katakan tadi, tuan-tuan duduk dalam majlis semua apa tujuan? Tuan-tuan mengaji Quran tujuan apa? Kita bersedekah tujuan apa? Kerana kadar tujuan tadi, matlamat tadi, apa yang kita tuntut tadi, di situ datang pertolongan Allah. Kalau kita cuma tuntut pujian manusia, setakat itu. Kita pernah cerita tentang Hatim At-Ta'i, orang kaya pemurah yang tak mampu dilawan sifat pemurahnya. Akhirnya dia mati dalam keadaan dia Kristian. Mati Kristian. Anaknya datang bertanya Nabi SAW. Kerana Hatim ini dia berada pada dua zaman. Satu zaman jahiliah, satu zaman bersama Rasulullah. Tapi dia tak Islam. Cuma dia taklah memusuhi Islam. Dia tak musuh Islam. Tetapi dia tak Islam. Macam kita dengar sebahagian orang kafir, dia tak musuh Islam. Tapi dia tak masuk Islam. Dua-dua ini adalah zalim. Bila Allah sebut dalam Al-Quran, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang kafir itu zalim. Bagaimana zalim? Ada dua. Yang pertama, zalim pada dirinya kerana tidak menganut Islam. Akhirnya dia membiarkan dirinya dibakar oleh api neraka. Yang kedua, dia akan melakukan zalim pada orang lain, menghalang orang yang masuk Islam, dan melakukan fitnah dan juga melakukan kejahatan pada Islam. Maka dua-dua ini zalim. Walaupun kita jumpa orang kafir ni baik, Ustaz, dia baik, banyak sumbangan dia dalam pendidikan, dalam sekian, dia pun tak musuh Islam, tak ada statement dia musuh Islam, benar, tapi dia tetap zalim. Dia zalim pada dirinya. Dia ada peluang untuk dapat hidayah, dia lari daripada hidayah. Dia tak mau berfikir tentangnya, mengkaji tentangnya. Baik, kembali pada Hatim At-Ta'i, orang yang melalui dua zaman, jahiliah dan zaman Islam, tapi tak nak masuk Islam, mati dalam Kristian. Dan bila anak-anaknya memeluk Islam, keseluruhan anaknya memeluk Islam, termasuk yang terkenal itu Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala. Datang anak perempuan pada Adi, pada Hatim At-Ta'i, ya Rasulullah, ayahku seorang yang baik, soleh, derma banyak, sumbang, tolong, bantu, semua dibuat oleh ayahku. Di mana, kenapa ayahku masuk neraka? Kenapa ayahku tak mendapat syurga? Lalu kata Nabi SAW, kerana ayahmu sudah dapat apa yang dia nak. Ayahmu dah dapat apa yang dia nak. Apa yang dia nak? Dia nak dunia. Dia nak dipuji, dia dah dapat. Tuan-tuan, kalau kita tanya orang kafir, yang dia buat baik itu ini, awak nak apa? Dia tak akan kata nak syurga, sebab dia tak percaya syurga. Sebagaimana dia tak percaya neraka, sebagaimana tak percaya Tuhan. Maka apa yang orang kafir nak atas semua kebaikan dia, orang puji dia. Orang abadikan nama dia kat jalan raya, kat sekolah, cukup sekat tu. Kita boleh letak nama jalan Tan Chen Lo, okey, Tung Sambatan, okey, keluarga dia pun dah suka, dah seronok.
tak kat nama sekolah, tak sekian-sekian, dah suka, dah seronok. Sebab itulah yang dia nak. Maka dia tak nak syurga. Dia pun tak fikir nak lepaskan dari neraka. Maka ini menunjukkan bahawa kalau kita juga niat kita tidak jelas, maka amalan kita ini terbatas semuanya di sisi Allah. Sebab itu biar jelas. Puluhan tahun menuntut ilmu, biar jelas. Kenapa? Yang ini saat saya menuntut ilmu dah lama tapi tak boleh baiki. Baik, jelaskan balik tujuannya apa. Saat saya dah lama menuntut ilmu tapi mood tu masih belum stabil. Maksudnya bukan lagi, kita belum sampai peringkat prioriti kita. Ketika memang semua dalam hidup kita ni penting belaka, kita nak buat, tapi kita ada prioriti. Kalau tuan-tuan ada mesyuarat, itu prioriti dalam kerja. Kita kerja macam biasa pukul 8, pukul 5. Tapi kalau ada mesyuarat. Dan kalau ada jumpa orang yang boleh beri kita projek, orang tu lebih utama daripada meeting. Dia akan call staff dia, saya tak boleh hadir meeting sebab saya ada nak jumpa dengan orang penting. Dan bila datang benda yang lebih penting pada tu, saya tak boleh jumpa awak sebab saya ada benda lain penting saya nak buat. Demikian manusia menyusun jadual hidup dia. Maka kita pun lihat dalam jadual hidup kita, apa prioriti? Ada prioriti atau tidak? Diceritakan bila seorang ulama namanya Muhammad Hasan Syaibani, satu hari dia dipanggil oleh Harun Rashid, datang menghadap dia. Muhammad, datang menghadap aku. Tapi dalam masa yang sama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah nak jumpa dia. Asy-Syafi'i pernah berguru Muhammad Hasan Syaibani. Kata, tuan, saya ada hajat sikit dengan tuan, saya nak jumpa. Maka dibatalkan pertemuannya dengan Khalifah Harun Rashid untuk bertemu Imam Syafi'i. Bayangkan, ni khalifah besar lagi jawatan, tapi dibatalkan. Kenapa? Kan dia melihat kemuliaan Imam Asy-Syafi'i mengatasi khalifah tu sendiri. Nanti pandailah dia jawab. Tapi lihat prioriti ni di mana. Maka kita dalam hidup kita, kalau prioriti kita lebih cenderung pada duniawi, berarti kita tak mendapat apa yang sepatut kita dapat. Kita mesti ada prioriti kita. Prioriti kita mestilah berasaskan kepada benda yang boleh menguntungkan akhirat kita lebih pada dunia. Tuan-tuan, dalam bina prioriti, tuan akan sebut benda yang menguntungkan dunia kita, atau benda yang kita suka benda tu, maka dia jadi prioriti kita. Benda kita suka, benda yang kita tahu ada untung duniawi, benda yang mungkin kita dapat pengaruh. Prioriti. Kita tengok ni dua orang, satu artis, satu ulama. Nak ambil gambar siapa? Ni artis, ni ulama. Lalu kita cenderung ambil gambar dengan artis, maka itulah prioriti kita. Dan itulah sebenarnya apa yang ada dalam hati kita. Artinya dalam hati kita ada kecenderungan hiburan yang belum padam, walaupun kita dah tinggal jahiliah, tapi dalam hati itu ada lagi. Atau kita melihat ulama, kita pun nak bergambar. Ini benda yang kecil, orang tak nampak, tapi itulah prioriti. Dia kejar siapa? Dia kejar ni ulama ke? Dia kejar yang ni. Kalau dia prioritinya akhirat, maka dia tahu siapa dia nak bercakap, siapa dia nak bergambar, siapa yang dia akan lapangkan masa dia. Tapi kalau prioritinya ke arah tadi, maka itu yang dibuat. Kan itu kita sebut prioriti yang kita bina, dia berkaitan dengan itulah kemahuan yang kita tuntut. Itu kemahuan kita tuntut. Ada para ulama yang tidak pernah ingin bertemu dengan para pemerintah. Mereka bercita-cita, antara cita-cita mereka tak nak jumpa orang paling berkuasa. Mereka tak nak jumpa. Bahkan mereka berdoa kepada Allah, dimatikan sebelum berjumpa. Ini berlaku kepada, antaranya ialah ramai, antaranya ialah Sufyan Ats-Tsauri. Dia berdoa tidak mahu jumpa mana-mana khalifah. Hatta bila dengar khalifah tu nak datang tempat doa, biar khalifah tu mati, jangan jumpa dia. Akhirnya Allah mustajabkan doa dia. Khalifah tu mati dalam perjalanan, sehingga tidak bertemu dengan dia. Dia tidak mahu bertemu. Supaya apa? Supaya tidak dirosakkan akhirat. Jumpa orang yang ada kuasa. Mereka selalu ingat bahawa imam yang berkuasa ini merosakkan dunia mereka, ataupun yang berkuasa ini merosakkan akhirat mereka. Kedua-duanya kerosakan. Ialah kalau orang yang berkuasa ni sayang kita, maka dia pun ajak kita pada dunia dia. Maka kita pun lalai macam ni. Kalau dia tak suka kita, maka dirosakkan dunia kita.
Dikeluarkan undang-undang yang berbagai untuk hukum misalnya. Akhirnya rosak dunia kita. Ikut mana pun rosak. Kalau dia baik, rosak akhirat kita. Kalau dia tak baik, rosak dunia kita. Kerana itu mereka jelas apa yang mereka nak dalam hidup. Lepas tu kita kena tengok balik apa yang kita nak dalam hidup. Sampailah kita bertemu dengan Allah, kita nak apa. Kerana bila benda tu mula goyang kehendak dan tuntutan kita, maka kita mula nampak kita akan ke kiri dan ke kanan. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Tak jelas nak ke depan ke belakang. Tuan-tuan duduk atas jalan raya, kita naik kereta atas jalan raya. Bila kita berada atas jalan raya, tuan-tuan tahu lorong mana tuan-tuan kena duduk. Mesti duduk. Tapi kalau kita tak jelas lorong mana nak duduk, ke kiri ke kanan, orang belakang marah. Dan kita pun bahaya. Kalau tuan-tuan nak memotong, ini kanan dia. Kita tak nak motong, ini kiri dia. Dan jangan keluar daripada garisan putih tu. Elok. Jangan tengah-tengah, jangan tayar tu sebelah masuk melepasi garis putih. Nanti akan dengar amaran belakang. Kita terus begitu sampailah ke destinasi. Jelas cara kita berjalan, kita berkenderaan. Sama juga dalam perjalanan akhirat, biar jelas. Nak ke mana sebenarnya ni? Kanan ke kiri? Signal kiri, jangan masuk kanan. Signal kanan, jangan masuk kiri. Maka kita nak apa? Kalau kita nak berehat seketika, okey, berhenti kat RNR. Tapi ingat, RNR tu tempat berehat, bukan tempat tidur ataupun destinasi. Kita nak pergi jamuan kahwin, berhenti kat RNR pun makan sikit-sikit. Sebab itu bukan tujuan kita. Kat RNR ni minum air je. Sebab apa? Tidak rugilah kita makanan yang disiapkan tu lazat. Kita pun tahan lapar untuk sampai ke destinasi. Sama dalam perjalanan akhirat kita. Yang ada di semuanya RNR kita. Jangan duduk lama. Jangan berseronok di situ, kerana itu bukan tempat seronok. Kita berada menuju destinasi yang kita akan bergembira padanya, berseronok. Kita makan macam-macam, kita akan diberikan segala kerehatan. Maka begini kita faham tuntutan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lepas dijelaskan tentang matlamat, biar jelas. Dan dengan matlamat tadi datangnya kekuatan yang Allah berikan pada kita. Kemudian kata Syekh, celaka engkau. Baik, kadang-kadang kita dengar Syekh Abdul Qadir ni macam garang juga, asyik celaka. Saya kata ini masalah terjemahan. Terjemahan ni celaka. Maksudnya binasa engkau. Binasa engkau. Sebab saya bimbang perkataan ni tuan-tuan guna untuk anak-anak. Celaka engkau. Rajinlah engkau pergi tuition. Celaka engkau tak mengaji Quran. Sebab saya ikut Syekh Abdul Qadir, celaka. Habis orang dicelakakan dia. Kini istilah celaka maksud binasa engkau. Binasa kalau buat macam ni. Kalau kita dalam bahasa Melayu cakap, kalau awak macam ni, rugi awak. Kan kita cakap dengan kawan-kawan kita, jangan melabur kat sini, rugi. Jangan buat. Awak jangan bisnes dengan dia, rugi awak. Awak jangan itu, rugi awak. Maksud celaka dia binasa engkau. Maksud rugilah kita. Tak betul lah cara kita bila kita kata nak ikut jejak para ulama. Sebab sebelum kita kata kita nak ikut jejak para Nabi ataupun mengikut Nabi SAW, kita tak mampu faham jejak Rasulullah. Melainkan kita kena ikut jejak yang bawa kita pada jejak Rasulullah, para ulama. Tuan-tuan tak pernah pergi tempat tu. Kita berkata, saya nak pergi tempat tu, saya nak kenal tempat tu. Tuan-tuan tak akan sampai tempat tu melainkan ada guide dia. Ada turis guide dia. Dia bawa kita. Saya nak ke kawasan ini, kawasan itu dan sebagainya. Baik, kalau orang tu tak bawa kita, sampai tak kita? Saya pun tak tahu jalan kat mana. Saya duduk Madinah, saya nak pergi ke Madain Saleh. Saya nak pergi Ula atau Madain Saleh. Tapi kalau tak ada orang bawa kita, driver tak bawa, turis guide ni tak bawa, sampai ke kita? Tak, kita pun tak kenal. Kita cuma tahu je, kenal tak? Maka demikian dalam perjalanan kita nak ikut Nabi SAW. Sebagaimana kita nak ikut Allah Ta'ala. Kita nak patuh perintah Allah. Dia di tingkat dia, tangga. Nak faham sungguh perintah Allah melalui Nabi SAW. Nak kenal Rasulullah pula mesti melalui para ulama. Dan nak bersama ulama pula, maka kena menuntut ilmu. Kerana ulama dia tak berada di pasar. Kalau tuan-tuan jumpa di pasar, tuan-tuan tak tahu dia ulama. Kalau
Tuan-tuan jumpa dia kat stadium, tuan-tuan tak tahu dia ulama. Tapi bila berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan tahu dia ulama. Tak nampak keilmuannya bila dia berada di pasar. Kan itu tempat orang biasa sibuk. Tapi bila duduk je majlis ilmu, kita tahu siapa yang paling depan sekali. Kita tuan-tuan kalau duduk tempat orang ramai, kita tak kenal siapa imam. Tapi bila kita duduk di masjid, kita tahu siapa imam. Sebab dia akan ke depan sekali. Oh, ini imam. Tapi dalam keadaan kita pergi tempat ramai orang berkumpul dan bukan tempat dia, kita tak akan tahu siapa imam di situ. Tapi bila dilaungkan azan di iqamah, kita tahu siapa yang jadi imam. Sama juga para ulama, kita tak kenal ulama. Sekadar kita pergi pasar dan sebagainya. Bila sampai waktu mengajar, kita tahu siapa ulama. Sebab dia akan berada di hadapan kita dan mengajar kita. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, kamu kata nak ikut aku. Maksudnya, apa yang aku cakap kamu nak dengar. Bukan kamu kata saya nak jadi anak murid ustaz, anak murid tuan guru. Dengan maksud ikut jejak langkah. Tetapi kata Syekh Abdul Qadir, kamu sembunyikan hartamu pada aku. Maksudnya kamu tak beritahu bagaimana harta kamu perolehi, bagaimana harta kamu belanjakan. Sedangkan itulah hukum hakam yang akan membentuk kamu. Tentang kita kalau makan benda haram, solat tak diterima. Kita tuan-tuan bila ada je benda haram dalam rumah kita, binasa semua. Kita tuan-tuan sekalian, seorang yang disebut oleh para ulama, itu Wahab bin Munabbih. Kata Wahab, seorang salaf yang terkenal, ulama salaf. Kata Wahab, ayyuma mali jumi'a min ghairi hillin ju'ilat akibatuhul faqr. Mana-mana harta yang dihimpunkan dengan cara yang tidak halal, kesudahannya ialah kefakiran. Baik, kamu tak beritahu aku macam mana kamu peroleh harta, kamu belanja, kamu simpan, kamu zakat ke tak zakat, hak pada orang yang berhak. Lalu kamu sembunyikan semua perjalanan harta. Walaupun aku didik kamu cantik, bagus, tapi dalam bab harta kamu fail, maka rosak semua. Tuan-tuan sekalian, harta kita akan dihisap. Nanti kita berdiri di hadapan Allah, Allah tanya tentang harta 2 soalan. Yang lain Allah tanya 1 soalan, harta 2. Pertama Allah tanya dari mana dapat. Yang kedua Allah tanya bagaimana kamu belanja. Bagaimana kamu belanja. Tuan-tuan, kita ada anak. Tiba-tiba tuan-tuan dapati anak kita ada duit banyak kat tangan dia. Tuan-tuan tanya tak tanya? Anak umur 8 tahun, 9 tahun, duit ada 500 kat tangan dia. Ni dari mana duit? Tertakut dia mencuri ke apa, dia budak, dia tak tahu apa. Ni daripada mana duit ni dapat? Kita bimbang. Sebab dengan umur macam tu, dia tak mungkin cari sendiri. Tak mungkin. Maka anak kita pun beritahu ada orang beri. Siapa beri? Kita tanya siapa beri. Sebab kita juga nak tengok dia punya kelayakan orang beri tu. Oh, fulan bin fulan. Oh, ni kita tahu dia orang kaya misalnya. Okey, logik. Esoknya dia tanya, mana duit semalam? Dah habis. Kau belanja kat mana pula? Kita mula marah lagi. Itu 500 belanja kat mana? Kita pun nak tahu belanja. Tidak, kita akan marah anak kita. Mungkinkah duit ni hilang gitu je? Orang lain ambil ke? Atau sebagainya. Dia tanya. Tak ada satu kejadian. Seorang budak pasti. Dia datang kat sekolah, dibagi kawan-kawan dia semua RM50 seorang. Bagi suka kawan RM50. Cikgu pun dapat ustazah. Ustazah ni pun suspicious, apa sebab budak ni banyak duit bagi RM50 seorang. Kawan-kawan dia ni satu kelas. Ustazah tahan ni, tanya, ni adik ambil mana duit? Dia kata duit orang ayah dia bagilah. Cerita, tak percaya, panggil mak ayah. Mak dia kata, ustazah, anak saya ambil duit gaji bapak dia. Bapak dia baru dapat gaji, anak dia ambil bagi. Akhirnya kutip balik, ambil balik duit. Kutip balik, kumpul balik, hantar serah balik. Kenapa dia tanya? Kita ragui cara dia dapat. Dia budak ni dia tak mencuri. Kita tak kata dia mencuri sebab dia budak. Tapi dia tetap salah. Dia tak buat maksiat, tapi dia buat benda mungkar. Benda yang kita katakan masyarakat tak boleh terima benda itu. Sebab itu dalam Islam, budak-budak dia tak ada hak untuk berbelanja. Sebab dibimbangi dia ditipu. Dan dia tak tahu apa yang dia belanjakan. Dia beli je tak tahu apa. Kadang-kadang anak kita buat balik batang skrin. Benda ni beli RM1.
Batasnya bekas orang makan sikit tu, budak lain jual balik RM1. Tapi budak ni boleh beli. Sebab sama-sama tak cerdik. Yang jual pun tak cerdik, batas sikit dijual. Yang beli pun tak cerdik, dan namanya budak. Tuan-tuan takkan redha benda tu berlaku. Dia minta dipulangkan balik. Kita kan sentiasa tanya anak, akak abah bagi RM5 buat apa? Dia bercerita bagi kawan. Okeylah, kita tahu dia bagi kawan. Ada kawan tu tak dapat makan, itu dan ini. Oh, akak belanja, akak beli ni, beli tu misalnya. Atau RM5 tu akak masuk dalam derma Hari Pahlawan. Masuk RM5. Okey, kita tahulah, dia tahu belanja dia, kita okey. Esok kita bagi, ni bagi RM10 senang. Nanti akak belanja. Kawan RM5 akak belanja. Lepas tu kita tanya lagi, mana RM10? Dia pun kata, saya dah belanja semua. Bagi ke kawan, pernah bagi ke cikgu. Cikgu susah ya. Bagi cikgu. Maka kita mungkin tambah lagi duit. Jadi harta yang kita dapat, dia berkait dengan hukum halal haram. Syekh Abdul Qadir nak beritahu, sepatutnya apa yang kamu dapat, apa yang kamu nak belanja, refer to guru dia sebut hukum hakam. Bukan maksud Syekh milik aku. Maksudnya ialah hak untuk menentukan boleh tak boleh tadi, sebagaimana milik dia. Ini seorang hamba Allah kata, Ustaz, saya nak berbisnes macam ni, bla bla bla. Jangan, ini haram. Awak tipu orang. Ustaz, saya nak beli benda tu ni. Jangan, awak beli tu barang curi, barang syubhah. Awak membantu company Yahudi ni. Maka hukum di mulut dia. Sebab dia tak akan suruh dan tak akan larang melainkan dengan perintah Allah. Tapi kalau kita tuan-tuan dalam bab belajar, nak belajar untuk guru ni, tapi bab bisnes apa tak tanya. Akhirnya kita terjebak dengan haram banyak, tipu banyak. Ingat, setiap benda yang haram yang kita ambil, maka akibatnya cukup besar. Sebab itu dalam Islam ada dua kaedah dalam bab harta ni perlu kita patuhi. Yang pertama, kata ulama, iltizam syarak, iaitu iltizam kita pada hukum hakam waktu kita memperolehinya. Setiap harta yang tuan-tuan nak je, kena tahu hukum hakam dia. Saya nak main saham ni, pastikan saham macam mana kita nak main. Saya nak melabur ni, pastikan pelaburan yang macam mana kita nak melabur. Maka iltizam kita setiap perolehan rezeki kita. Yang kedua, kata ulama, ialah at-tawassut wa i'tidal fi infaqi. Bila mana kita nak berbelanja, bersederhana. Bersederhana dalam berbelanja. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam menyebut sifat-sifat hamba Allah terpilih, ibadur rahman walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka bila mana berbelanja harta tidak melampau, tidak juga kedekut, mereka mengambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka ada harta. Mereka sentiasa datang bertemu Nabi SAW dan bertanya apa yang patut mereka buat pada harta mereka. Seorang datang, ya Rasulullah, indi dinarun fima unfiquhu. Ya Rasulullah, aku ada duit, aku nak belanja kat mana? Kata Nabi SAW, belanjakan untuk dirimu, untuk persiapan kamu. Sebab yang cari duit, dia dulu perlu belanja untuk dirinya supaya dia sentiasa bersemangat. Tetapi kita cari duit siang malam pagi petang, tapi kita tak dapat apa pun dari duit tadi, sekadar bagi bini, bagi anak-anak. Lama-lama kita down, lemah. Jangan, hak diri kita pun ada. Kita cari makan untuk isteri dan anak-anak, biar kita makan dulu. Boleh kita kuat cari makan. Kita makan siap-siap ni, kita dah makan ikan bakar, ayam bakar, baru kita balik rumah kita. Kita jadi kuat. Ini kita tak makan, nak balik makanan, kita lemah. Mungkin makanan tu tak sampai kat tangga pun. Sebab apa? Dah lemah jatuh kita. Kalau kita kerja, duit kita pertama nak belanja pada siapa? Diri sendiri. Agak-agak tak ada jam, belilah jam. Agak baju lusuh, belilah baju. Kasut safety dah koyak, belilah. Untuk keselamatan kita juga. Agak-agak beli motor baru, belilah motor baru. Untuk keselamatan kita juga, untuk cari rezeki. Belilah kereta baru, untuk memudahkan kita. Semua benda biar pada kita dulu, kerana kita yang menjadi pengurusnya. Lalu kata sahabat ni lagi, ya Rasulullah, indi dinarun akhar, ada lagi duit. Maka kata Nabi SAW, anfik ala ahlika, beri pada isteri dan anak kamu. Ada duit kan, beri pada isteri pula, sebab itu tanggungjawab kamu. Beri pada anak-anak, itu tanggungan kamu. Lalu sahabat ni kata, ya Rasulullah, ada lagi duit ni. Maksud sahabat tadi, dia nak tahu macam mana nak belanja duit. Maka datang soalan yang macam gitu, sebab dia nak faham
Kalau dia kata, Rasulullah saya ada duit RM1,000. Mungkin bila Rasulullah beritahu tadi, dia mungkin tak jelas cara perbelanjaan. Maka dia tanya satu persatu. Kalau saya ada duit, seolah-olah kalau saya cuma ada duit banyak ni je, prioritinya kat mana? Maka kata Rasulullah, pada diri kamu prioriti. Sebab kamu yang nak cari duit, kamu kena kuat. Dan kamu kena dapat bahagian. Dan bayangkan kalau suami lah, dia kerja, dia cari duit, dia tak berikan untuk hak diri dia, maka dia tak rasa pun nikmat kerja tu. Tapi kalau dia kerja, dia pun rasa dia dengan duit tadi dia pun beli motor baru. Rasa dengan duit kerja tadi dia pun beli helmet baru. Dengan duit tadi dia boleh beli kereta baru. Maka dia makin semangat dia kerja. Makin bersemangat dia. Dulu biasa kerja lewat nak pergi, hari ni semangat sebab apa? Motor baru, kereta baru. Datang kerja pun dah senyum dah. Kenapa? Tak ada masalah pun kenderaan dia. Motivasinya tinggi. Ni cari kerja untuk isteri, dengan kereta ada masalah, rosak pula tengah jalan, datang dengan muka beg mu, akhir bos tengok pecat, kena pecat kerja pula. Bukan bos suka tengok muka beg mu macam ni. Tak payah kerja ni, sebab kerja pula kat kaunter sambut pelanggan, habis. Nak senyum payah, sebab dia tak gunakan duit untuk manjakan diri dia. Dan bila orang tu nak mengadap orang lain, dia pula ada pakaian yang baik. Para sahabat belikan untuk Rasulullah satu pakaian untuk Rasulullah menyambut tetamu. Mereka nak Rasulullah dalam keadaan segak dengan pakaian tadi. Rasulullah menerima tawaran tadi, terima. Kerana bila kita nak jumpa orang, kita nak berpakaian lebih baik. Kena pula kerja kita memang sambut orang, memang nak lebih baik, penampilan lebih baik, kita suka. Itu bukan tidak dinamakan riak. Sahabat kata, ya Rasulullah, seorang suka pakaian yang cantik, apakah itu riak? Nabi kata bukan, itu fitrah. Bahkan dalam hadis Nabi kata, inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu cantik dan Allah suka yang cantik-cantik tu. Maka kita nak jaga penampilan kita yang bagus. Okey, baik, bagus, benda yang baik. Dan kita berbelanja untuk penampilan itu dibenarkan. Maka itu diajar oleh Nabi SAW. Jadi lelaki ni tanya untuk tahu cara belanja. Dan dia kata lagi, ya Rasulullah, ini dinarun akhar. Ada lagi, kata Rasul, beri pada ibumu, kemudian beri pada ayahmu, kemudian beri yang paling akrab dan akrab, yang dekat di kalangan silaturahim. Ada lagi duit yang beri ke kakak, beri ke abang. Ada lagi duit beri ke anak saudara tu. Ada lagi duit beri ke sepupu sepapa. Ada lagi duit yang beri ke jiran tetangga yang susah. Lihat Rasulullah ajar cara belanja. Dan ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kamu ni, kamis pun bukan kamu punya. Kamis ni maknanya jubah, kamis. Serban pun bukan kamu punya. Maknanya, kalau kamu nak pakai baju itu dan ini, tanyalah ustaz-ustaz ni, nak pakai baju sutera ni boleh tak? Tak boleh. Tanggalkan. Haram. Melainkan kamu ni ada penyakit kulit yang boleh pakai. Ada kata-kata ke, saya ustaz kalau berpeluh ni cepat gatal. Okey, pakai sutera. Kamu tak gatal. Cuma tanganlah gatal, lebih sikit mahal. Beli sutera. Saat saya badan berpanau-panau ni, bila peluh cepat gatal, berkurang. Okey, pakai sutera. Itu dibenarkan bagi lelaki. Bila kita ada masalah kulit, setengah orang alergi kulit dia. Kerana berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf. Beliau memakai sutera kerana masalah alergi kulit. Berlaku ada beberapa orang sahabat yang memakai sutera dan Nabi beri keizinan berdasarkan penyakit. Sutera ni umum bagi lelaki haram. Yang kita maksudkan sutera asli. Yang kita maksudkan sutera tanpa campuran. Adapun kalau sutera tu bercampur dengan elemen lain, maka dia lihat kalau sutera tu lebih banyak, barulah tak dibenarkan. Kalau dia cuma kurang daripada, yang lain lebih banyak pada sutera, 51-49, maksudnya 51% itu elemen lain, 49 je sutera, maka masih dibenarkan. 50-50 syubhah, sebaiknya ditinggalkan. Kalau sutera 51, 49 yang lain haram, kerana sutera lebih banyak. Kalau kita sekadar nak buat sutera kat sini, dekat dabar baju, dibenarkan, diharuskan. Tapi kalau sutera asli, bukan sutera buatan, asli, lelaki haram melainkan yang ada alergi kulit. Di kulit dia memang ada alergi, khususnya bila berpeluh. Ada orang bila berpeluh dia jadi rimas. Kalau pakai baju biasa tak boleh, panas. Maka dia boleh pakai sutera. Artinya dalam bab pakaian pun kita tanya ulama, jangan salah pakai. Kita perempuan-perempuan bersama, ustaz saya nak pakai ini, boleh tak ni pakai ini, tutup aurat atau tidak? Kita kena tanya guru kita, jangan. Pakai ini tidak menutup aurat.
tidak sempurna. Pakaian ni begini. Ini fitnah pakaian awak ni. Maka semua pakaian dan serban dan semuanya ialah milik tok guru kita dengan maksud hukumnya. Bukan ustaz ni, ustaz kata jubah milik ustaz kan, ni bagi ustaz belaka lah ambil. Tapi bukan kerja tok guru simpan harta kita. Tetapi kerja tok guru antaranya ialah memastikan cara kita berbelanja harta kita tepat dengan syarat. Sebab itu disebut milik. Milik kenapa? Ada kuasa menyuruh dan melarang. Macam mak kita. Mak kita memang dia beri motor kat kita. Ambil motor ni, ayah kita beri motor. Tapi kalau kita nak keluar mana-mana, kena minta izin ayah. Ayah nak ke kedai keluar, jangan. Nak keluar, jalan kaki. Motor ada? Jangan, tak bagi. Ayah tak bagi. Motor tu dah nama anak dia. Ada tak dia, boleh tak dia ada kuasa menghalang? Boleh. Tuan-tuan ada anak-anak. Even kalau tuan-tuan dah beli motor untuk anak-anak, beli kereta untuk anak-anak. Tapi kita ada tak kuasa kata, jangan pakai motor tu. Lagi mana kita ayah, kita ada kuasa. Ayah nak, abah nak guna motor, tak boleh, jalan kaki je. Abah nak guna kereta, tak boleh. Kereta tak boleh. Pada nama anak dia ni, dia tak bagi. Apakah seorang anak akan membantah? Dia tak akan bantah sebab dia kena taat. Bantah dia haka pula. Kita anak perempuan balik rumah, mak, kita nak masak hari ni. Mak kata tak payah. Kau masak bukan sedap pun. Duduk, biar mak masak. Dia ada tak kuasa halang? Ada. Kalau dia kata, okey, masak. Hari ni kau masak. Mak nak makan masakan kau. Maka kita kena buat. Tuan sama dengan guru. Beza mak ayah, dia gunakan autoriti dari sudut keibuan dia, keayahan dia. Tapi para ulama' menggunakan autoriti yang berkait dengan hukum hakam. Sebab itu ulama' dia jadi kuat kerana dia memati hukum hakam. Bukan jadi kuat sebab dia ulama'. Bukan. Kerana dia memati hukum hakam. Tapi kalau dia sering mencabuli hukum hakam, dia pun tak nampak kuat. Contoh polis. Kenapa kita nampak polis tu kuat? Sebab dia ikut hukum undang-undang. Kalau dia sering langgar undang-undang, kita nampak tak dia kuat? Kita tak nampak dia kuat. Dia polis tapi dia potong garisan berkembar. Kita ambil gambar. Dia polis tapi kita tengok dia buat benda-benda tak layak bagi dia, kita tak akan nampak dia hebat. Tapi kalau dia polis, dia buat undang-undang, kita takut. Kita salah walaupun kita orang besar, kita buat salah, kita redha dia sama kita. Sebab apa? Dia berdiri atas undang-undang. Walau dia mungkin private, dia boleh tangkap Perdana Menteri. Mungkin. Kerana dia mematuhi hukum. Sebab itu kita lihat polis ni kuat. Sebab dia mematuhi hukum. Tapi ketika mana dia tak mematuhi hukum, dia terima rasuah, orang tak nampak dia hebat. Duit tu pun orang campak yang kau kutip sendiri. Dihinanya. Sebab orang ni tak nak ikut hukum. Tapi kalau dia ikut kepolisian, dia hukum dia, kita gentar. Kita tengok dia daripada jauh, kita dah goyang ni. Kita cepat-cepat cari lesen. Kat mana lesen? Walah ada lesen. Takut-takut tak ada. Cari meraba lesen. Cepat-cepat mengendak rotek, takut mati tanpa kita sedar. Semua jadi, kita katakan serba tak kena. Sebab kita tahu polis tu datang, kekuatan dia, apa dia? Hukum. Para ulama' pun sama. Ulama' kuat dia bukan sebab nama dia ulama'. Bukan gitu kuat dia. Bukan sebab nama dia tok guru, lalu nak manipulasikan semua orang, dia takkan kuat. Tapi kuat dia bila dia berpegang pada hukum. Kalau benda yang dikatakan haram, maka ia haram. Kerana itu dia kuat. Kalau dia kata itu halal, maka halal. Kerana itu dia kuat. Kerana dia berpegang dengan hukum Allah SWT. Dia tak kira siapa. Awak siapa pun, kalau hukumnya haram, saya tak peduli. Ini haram. Awak jangan buat dosa awak. Sekian-sekian. Itulah kekuatan pada alim ulama'. Ilmu yang berkait dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi kita ni tak dinamakan berguru kalau kita belum meletakkan sumber harta dan pembelanjaan kita dan pengetahuan guru kita dengan maksud mengetahui hukum hakamnya. Tuan-tuan dah berbisnes, tanya tak semua cara bisnes betul tak betul? Tuan-tuan dah belanja macam-macam, tanya tak belanja ni betul tak betul? Atau pahala dia besar ke tak besar? Sebab kita tuan-tuan dengan duit yang Allah bagi ni amanah. Amanah pertama, untuk kita cari pahala dalam duit yang Allah beri pada kita. Ni semua duit yang Allah beri ni untuk kita cari pahala, bukan untuk kita punyai banyak kemudian kita tinggalkan saja. Sebab harta yang kita ada, kalau kita tak gunakan cari pahala, kita just simpang semata-mata, Tuhan tetap akan tanya. Kata Khalid bin Mi'dan, syarru amwalikum ma la tarahu wa la yaraka wa hisabuhu alayka wa naf'uhu li ghairika. Seburuk-buruk harta kamu, apa yang engkau tidak melihatnya dan dia tidak melihat engkau,
sedangkan engkau akan ditanya akhirat kelak dan manfaatnya untuk orang lain. Apa maksudnya? Harta yang kita duk simpan, kita pun tak pernah tengok dia. Dan dia pun tak pernah tengok kita, dengan maksud dia pun tak pernah digunakan oleh kita. Kita simpan dalam satu tempat, bank ke, peti besi ke, benda ke. Lalu kita pun mati. Bila kita mati, harta tadi akan jadi manfaat pada waris-waris kita. Tapi yang akan ditanya kita. Ini seburuk-buruk harta. Harta tadi, kita katakan keuntungan kita sekian, kita tak pernah tengok benda tu. Tapi tahulah saya ada harta dekat sekian tempat, tapi tak pernah tengok. Dan harta tu pun tak pernah tengok kita, dengan maksud tak sempat kita nak guna dia. Akhir kita mati, dia jadi manfaat pada orang lain. Maka ini seburuk-buruk harta. Apa maksud buruk di sini? Sebab sepatutnya harta tadi kita boleh guna untuk dapat pahala. Sabda Nabi SAW, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu bila berada di tangan orang baik. Sebab apa? Dia tahu nak buat apa. Ini bekalan kematian dia, ini dinding daripada neraka, ini dinding daripada musibah dia, ini kemakmuran ataupun keutuhan silaturahimnya, ini untuk kasih sayangnya. Dia tahu susun semua harta dan dia dapat semua dunia dan akhirat. Sebab itu bila kita ada duit, kita kena tahu macam mana nak belanja yang menguntungkan kita akhirat kelak. Bila kita mengabaikan perbelanjaan tertentu, maka kita akan dihisap dan akan ditanya. Sebab itu antara benda yang rugi, kita simpan duit tapi kita tak ada niat kenapa kita simpan duit. So, bila orang tanya kita, Ustaz, simpan duit ni dapat pahala tak? Tak dapat pahala, melainkan dengan niat. Niat saya, Ustaz, supaya anak-anak saya tak merempat minta dengan orang. Kalau nanti dia harta pusaka yang baik. Niat saya, duit saya simpan, Ustaz, saya nak pergi haji, saya nak pergi umrah. Maka kita dapat pahala dengan apa kita simpan. Tapi kalau kita simpan saja tak dapat apa. Bahkan mungkin dia menjadi sejahat-jahat harta kita. Sebab apa? Allah tanya kita dan kita tak boleh buat apa-apa. Kalau tuan-tuan nak simpan duit, saya simpan banyak lah kat mana, pastikan simpan bersama dengan niat. Niat saya saat duit ni nak bayar hutang, tu saya simpan, nak bayar selepuk ke orang ni. Niat saya duit ni Ustaz nak hantar mak pergi haji, ayah pergi haji. Niat saya Ustaz duit ni untuk jaga maruah saya di hari tua. Saya tak nak minta dengan anak, saya tak nak minta dengan kawan-kawan. Ni untuk hari tua saya, supaya saya dapat fokus ibadat, dan duit ini menjaga maruah saya. Saat niat saya duit saya simpan untuk hubung silaturahim, nak tolong adik, nak tolong abang, nak tolong kakak, nak tolong saudara mara. Sebab tu saya simpan duit. Tapi kalau kita simpan tak ada niat, just tujuan kita nak suruh nampak banyak je, maka apa yang dia perolehi ini, kata Nabi SAW, fi sabilis syaitan, dia ikut jalan syaitan. Apa itu jalan syaitan? Himpun harta biar nampak banyak dan tujuan berbangga. Dan Allah sebut dalam Quran, alhaakumut takatsur, mereka dilalaikan dengan sifat menghimpun harta yang banyak. Kenapa lalai? Sebab dalam harta tadi cuma ada kebanggaan dia, bukan ada tanggungjawab. Kalau kita himpun harta kerana ada tanggungjawab kita, maka itu yang menjadikan pahala berterusan. Ini saya simpan harta banyak-banyak Ustaz, nanti kalau saya mati ni isteri saya dapat. Jadi isteri saya boleh jaga maruah dia. Tak perlulah dia dengan umur tua, dia terpaksa cari kerja sekian-sekian. Dah, saya dah tinggalkan harta untuk dia. Anak-anak saya juga begitu, dia nak belajar nanti, saya dah tinggal harta. Andai kata saya mati dulu, anak saya dapat harta untuk dia belajar, untuk dia sambung mengaji, untuk sekian. Dan Nabi SAW menyatakan, li'an tada'a warathataka aghniya khairun laka. Kamu tinggalkan waris-waris kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan alatan yatakaffafun nas, fakir, miskin, meminta-minta dengan manusia. Saya memang nak tinggal anak-anak saya dalam keadaan kaya, untuk dia tak minta dengan orang, jaga maruah. Pertama, kalau anak saya pula mungkin jadi pendakwah, dia tak payah minta dengan orang, duit saya dah cukup untuk dia. Dia boleh dakwah je sepanjang masa dia, sebab dicukupkan. Bagaimana kisah Imam Abu Hanifah, ayahnya meninggalkan kekayaan cukup untuk dia, sehingga dia tak perlu fikir yang lain melainkan mengajar. Dan dibantu semua pelajar yang susah, yang miskin, bagi beasiswa. Dia bagi beasiswa. Dan termasuk yang mendapat beasiswa itu seorang anak muridnya yang menjadi penggantinya, ulama besar, Imam Abu Yusuf Asy-Syaibani. Imam Abu Hanifah dia ada kilang-kilang kain ni banyak. Bagi dia tak boleh minta dengan siapa. Dia dah ada kekayaan yang tinggalkan oleh ayah dia.
Maka dia teruskan kerja dia, dakwah dia, kesibukan menuntut ilmu. Ini Yahya bin Ma'in. Ayah dia tinggalkan duit 1 juta untuk dia. Ni anak tunggal. Maka digunakan duit ayah dia untuk dia tak payah kerja, dia cuma belajar sampai dia menjadi orang alim. Kata Yahya bin Ma'in, aku belanja semua duit 1 juta yang ayah aku tinggalkan untuk aku himpunkan hadis Nabi. Dia tak payah kerja apa, duit banyak 1 juta ada ni, ayah ditinggalkan. Asbab duit tadi dia menjadi alim besar, sehingga dia menjadi ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Pentahqiq hadis namanya Yahya bin Ma'in radhiyallahu taala anhu. Ayah tinggal dia 1 juta habis. Jadi kalau harta tadi kat tuan-tuan tinggal, ada niat, pahala dapat. Tapi kalau sahaja simpan tak ada niat, ni duit dalam kedua SP banyak, duit dalam SB banyak, sekian banyak, tapi niat je pun sahaja tak letak situ biar banyak-banyak sikit, macam tu je. Dia niat nak banyak je, dia tak dapat pahala. Niatlah sesuatu, niat sesuatu yang baik. Saya ni duit ni saya untuk saya pergi haji, duit ni saya untuk saya buat itu, buat ini. Dia dah ada perancangan semuanya. Sebab itu bila kita ada perancangan, maka di situ ada pahala kita. Tapi kalau tak ada perancangan, dibiarkan banyak, dia akan membusuk. Umpama kita simpan air banyak-banyak, tapi tak tahu sebab apa simpan air tu, akhirnya dia membusuk. Dia bertakung, dia akan busuk. Harta lebih busuk pada air yang bertakung kalau kita simpan. Kenapa? Dia akan fitnah dalam kehidupan kita. Kemudian Syekh Abdul Qadir kata, kamu ni bagaikan pintalang di tanganku. Tuan-tuan tengok orang memintal, pintal bentuk jadi kopiah, pintal bentuk jadi alas meja. Kalau ditarik je habis semua. Maksudnya aku mendidik kamu, aku bentuk kamu dengan harta kamu, dengan pekerjaan kamu, aku bentuk. Jadi kita kalau nak minta kerja pun tanya ustaz, nak saya nak kerja ni, okey tak kerja ni? Tapi kerja ni tak boleh solat Jumaat ni. Tapi taklah 3 kali ustaz, sebulan sekali tak boleh solat Jumaat. Atau kerja ni ustaz ni kena pakai yang seksi sikit ustaz, macam mana ni? Kerja ni ustaz kadang-kadang kena terlibat dengan arak juga. Awak kerja apa ni? Bagian kontainer, angkat kren. Kita angkat apa ni, kontainer. Kadang kontainer tu penuh arak, saya angkat ustaz. Macam mana hukum dia ni? Saya kerja kedai pasar raya, kadang-kadang ada jual arak, saya terpaksa juga susung barang ni. Kalau tak ada pekerja, saya kena susung. Dia orang raya, dia orang cuti, saya kena susung barang ni. Apa hukum dia? Maka semua pekerjaan kita, perjalanan rezeki kita, biar kita tahu hukum. Maka itu yang dimaksudkan harta kamu milik Tok Guru kamu. Tok Guru kita beritahu apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat. Sebab kita tak faham hukum. Tapi kalau tuan-tuan nak faham hukum, silakan. Tok Guru dah bagi kaedah ni gini-gini, silakan. Sebab itu para ulama, mereka yang ketentukan apa yang kita patut belanja, apa tidak, apa yang patut kita dapat ataupun tidak. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu wasangka buruk pada Tok Guru, maka tak payah kamu dengar belajar dengan Tok Guru tu, sebab kamu tak akan dapat kebaikan apa. Tetapi kalau kita wasangka buruk pada Tok Guru, kita fikir bukan-bukan pada guru kita, kita tak nampak guru kita nak didik kita, nak beri kebaikan pada kita, pada semua nasihat-nasihat dia, maka kita seperti pesakit jumpa doktor tapi tak percaya doktor. Macam mana kita nak sembuh? Kita kata ustaz ni ada kepentingan dia ni, kita wasangka macam tu, kita tak akan jadi baik. Sebagaimana pesakit, dia kena yakin pada doktor, dia akan baik. Dalam ibarat yang lain, Imam Ghazali sebut, ada Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali juga sebut benda yang sama. Kalau kamu rasa pendapatmu, kamu tak setuju dengan pendapat guru, kamu kena tinggalkan sampai kamu redha dengan pendapat gurumu menjadi pendapatmu. Kita dah asyik nak clash ya, tak boleh. Sehingga pendapatmu sama dengan dia, maka silakan duduk. Kalau ada je benda yang kita rasa tak, okey, sila tempat lain, tidak sesuai. Tentu saya, misalnya saya mazhab Syafi'i, untuk mengaji dengan mazhab Hanafi, tak mungkin, dia clash je. Saya kena tinggalkan, saya belajar mulai. Melainkan saya boleh terima. Boleh terima duduk. Sebab saya belajar muqarranah mazahib, saya belajar comparison, perbezaan mazhab. Maka saya boleh duduk dengan siapa pun, sebab saya boleh terima. Kalau jenis orang ni tuan-tuan, dia cuma terima satu pendapat je ulama'. Dia duduk dengan ulama' lain, ada pendapat lain, dia mula rasa macam goyang. Sila keluar. Kamu tidak layak duduk di situ. Kamu tak layak mendapat ilmu dia. Maka kalau kita duduk untuk guru, kita wasangka buruk sekian-sekian, kita tak layak. Sampai kita benar-benar wasangka baik, apa yang dicakap, apa yang dia buat untuk didik kita, untuk baiki kita, maka kita tidak boleh wasangka.
Ini asas dalam bab guru. Kalau seorang bersangka buruk je pada gurunya, dia tak akan pulih pada segala penyakit hati yang dia ada dan juga penyakit-penyakit yang lain. Nak pulih daripada penyakit hati, percaya pada guru kita. Percaya setiap dengan apa yang disebut. Jangan cerita tok guru. Ni geng-geng coaching ni. Kalau dia tak percaya, sifu dia cakap, dia pun tak boleh masuk. Dia kena percaya dan dia buat. Maka dia berjaya. Kalau dia tak berjaya juga, sifu dia akan beri ilmu lain lagi. Tapi kalau dia tak berjaya sebab tak ikut, dia kata, itulah aku dah cakap, kau tak buat kenapa? Maka dia akan dicela. Jadi kita ni kalau dia ikut panduan Tok Guru kita, dah buat Ustaz tak berjaya, Tok Guru kita akan beri cara lain pula. Tapi kalau kita tak buat apa yang disuruh, kita pun cerita saya tak berjaya. Awak dengar tak saya cakap? Tak dah, awak nak berjaya macam mana? Tuan-tuan jumpa doktor, doktor tanya soalan, obat yang saya bagi makan tak? Kita kata tak makan dah doktor. Sebab tu awak tak baik. Tapi kalau doktor saya dah makan, saya dah makan ubat ni, macam doktor sebut, sebelum makan, selepas makan, selepas bersenam, sebelum bersenam, semua saya makan. Macam doktor sarankan. Baik, tak apa, saya bagi ubat lain pula. Dia akan bagi alternatif lain. Kita pun ikut lagi, tak boleh ikut, okay, saya bagi ubat lain pula. Okay, ataupun tak boleh ikut, tak apa, saya tunjukkan awak kawan saya yang lebih tahu pada saya, awak pergi jumpa kat dia pula. Mungkin penyakit awak pulih dengan dia. Demikian guru-guru tadi, sifat dia. Yang tercela bila kita wasangka buruk padanya. Yang tercela bila apa yang diberitahu kita tak amalkannya. Kemudian kita datang jumpa untuk beritahu kegagalan kita. Walau gagal itu bermula daripada perasaan kita pada dia lagi. Dah gagal. Sebab itu tak berhasil untuk kita membentuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.